For the last 3 decades, Knowledge Centre at Bursa has offered technology, resources, services, space, and a sense of community. Since 1985, 14,000 titles have been collected, with care and attention to high financial literacy standards. In collaboration with a global community of institutions, we ensure access to the world's diverse intellectual and cultural economic heritage, as well as fast online services for connectivity to the financial world. Serving the Bursa Malaysia community and beyond, Knowledge Centre at Bursa empowers you in your trading and investment analysis research. Financial information at my fingertips. Visit Knowledge Centre at Bursa Malaysia today for the collections, for the services, for the sense of community. Anda telah mengalami kerugian dalam pelaburan anda. Anda berpendapat bahawa pihak yang bertanggungjawab adalah pihak bank, broker, syarikat pengurusan dana, syarikat pengurusan amanah saham, pembekal atau pengedar PRS, ataupun ejen atau wakil mereka. Anda memerlukan bantuan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ke manakah anda akan pergi? Sidrek sedia untuk membantu anda. Terlebih dahulu, anda perlu mengemukakan aduan kepada syarikat yang menjual atau menawarkan amanah saham, derivatif atau mana-mana produk atau perkhidmatan pasaran modal. Tetapi anda tidak berpuas hati dengan jawapan mereka. Anda mempunyai 180 hari dari tarikh jawapan muktamad bertulis mereka untuk datang kepada Sidrek. Atau sekiranya tiada sebarang jawapan bertulis diberikan 90 hari selepas tarikh aduan anda boleh datang terus ke Sidrek. Terlebih dahulu, Sidrek akan mengenal pasti kelayakan tuntutan anda. Sebagai contoh, adakah ianya dalam had tuntutan Sidrek? Adakah tuntutan tersebut terhadap ahli Sidrek? Dan sebagainya. Setelah mengesahkan kelayakan tuntutan anda, kami akan memulakan proses penyelesaian pertikaian. Segala maklumat dalam proses ini adalah sulit. Kami akan menjemput anda dan ahli Sidrek terlibat untuk duduk bersama dan memulakan perbincangan. Maklumat dan dokumen-dokumen akan diminta daripada kedua-dua pihak. Peguam tidak akan dibenarkan dalam proses ini untuk memastikan supaya perbincangan-perbincangan adalah bersifat tidak formal. Pengantara-pengantara kami adalah adil, saksama dan akan mendengar kedua-dua belah pihak dalam usaha untuk menyelesaikan pertikaian tersebut. Dua keberhasilan yang mungkin pada peringkat ini, sama ada anda dan ahli Sidrek mencapai satu penyelesaian. Satu perjanjian akan ditandatangani dan proses pengantaraan berakhir. Atau kedua-dua belah pihak gagal mencapai penyelesaian yang memuaskan, maka proses pengantaraan telah gagal dan Sidrek akan meneruskan dengan proses pengadilan. Semasa proses pengadilan, kedua-dua belah pihak diberi peluang untuk mengemukakan sebarang maklumat tambahan bagi membantu kes masing-masing dan mengemukakan soalan-soalan lanjut. Pengantara kami kemudiannya akan mengkaji dan mempertimbangkan semua fakta dan maklumat yang diberikan, termasuk tata cara kedua-dua belah pihak, hal-hal perundangan dan amalan-amalan terbaik industri, serta juga apa yang adil dan munasabah. Pengantara kami kini akan membuat keputusan muktamad ke atas pertikaian dan tuntutan kewangan tersebut. Keputusan yang berpihak kepada anda termasuklah pemberian tuntutan sepenuhnya atau sebahagian daripadanya. Keputusan yang berpihak kepada ahli Sidrek pula bermakna tuntutan anda ditolak. Anda sebagai pelabur masih ada satu lagi pilihan.
Sekiranya anda menolak keputusan tersebut, Sidrek akan menutup kes dan anda boleh menggunakan saluran undang-undang yang lain untuk menuntut kerugian anda. Sekiranya anda memilih untuk menerima keputusan tersebut, ahli kami perlu mematuhinya. Sebaik sahaja kedua-dua belah pihak mengesahkan pematuhan terhadap keputusan tersebut, Sidrek akan menutup kes. Izinkan Sidrek membantu anda untuk memulakan perbincangan ke arah penyelesaian. Lawati kami di www.sidrek.com.my atau telefon 03 2282 2280 untuk keterangan lanjut. Hai semua, selamat sejahtera dan selamat datang ke webinar kita. Sekiranya anda dapat dengar suara Syaz dengan jelas, boleh type yes. Okey, sekali lagi saya mengucapkan selamat datang ke webinar kita yang bertajuk Pelajari Kaedah Memilih Waran yang Sesuai untuk Anda. Buat makluman semua, webinar kita pada hari ini dibawakan khas oleh Bursa Malaysia dan dikendalikan oleh live chat. Okey, sebelum Syaz mulakan webinar kita pada hari ini, izinkan Syaz untuk membaca disclaimer terlebih dahulu. Okey, webinar ini adalah bertujuan untuk pembelajaran semata-mata. Pihak kami tidak akan memberikan sebarang cadangan untuk segala jual atau beli. Jadi pihak kami tidak akan bertanggungjawab di atas keputusan pelaburan dan perdagangan yang dilakukan. Okey, sebelum kita mulakan webinar kita, mari kita kenali speaker jemputan kita iaitu Liana Majid yang diimport khas daripada Macquarie. Okey, Liana Majid telah berkecimpung lebih daripada 7 tahun di dalam dunia waran. Dan beliau juga sangat aktif dalam menyampaikan ilmu berkenaan dengan waran berstruktur kepada pelabur-pelabur dan pedagang tempatan sejak tahun 2019 dan beliau juga bertanggungjawab dalam penstrukturan dan penerbitan waran yang diterbitkan oleh Macquarie di pasaran saham Bursa Malaysia. Dan beliau juga pernah berkhidmat sebagai market maker untuk Exchange Traded Fund ETF di salah sebuah bank pelaburan tempatan. So, Liana Majid, apa khabar? Hai Syaz, alhamdulillah sihat. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya juga. Okey, Syaz akan paskan webinar ni kepada Liana dan Liana boleh mulakan. Okey. Okay, hi, Assalamualaikum everyone. Thank you so much kepada Bursa dan juga Live Champ kerana menjemput saya, Liana, yang diimport ya. Diimport ya, Syaz. Daripada Macquarie. So, okay, sekejap ya. Let me just share my screen first. Nampak tak? My screen. Semua orang nampak ke? Nampak. Tak nampak? Yes. Okay, sekejap. Let me just share. Okay, Okay, now perfect, can see. Okay, nampak kan? Okay. So, itulah. Pertama sekali saya nak cakap terima kasih kepada Live Champ kerana menjemput saya sebagai speaker undangan lah pada malam ini untuk kita belajar mengenai structure warrant ataupun dalam bahasa Melayunya kita panggil warrant berstruktur. Okay. So before saya mulakan, saya nak cakap selamat Hari Raya kepada semua yang hadir, yang mendengar saya punya session pada malam ini. Raya sebulan, so hopefully kita semua alhamdulillah finally dapat celebrate dengan family, friends and relative kan. Dan terima kasih kepada anda semua yang spend your time malam ini untuk mendengar mengenai structure warrants. Okay. Alright, so
pertama sekali, sebelum kita memulakan apa-apa sesi ataupun dalam trading, dalam mana-mana pelaburan saham ataupun any other instrumen pelaburan, kita akan sentiasa ingatkan kepada semua orang untuk belajar dan fahami produk dengan betul. Okay? Sebab instrumen pelaburan ni sangat risky lah, kita katakan. Tak ada benda yang ada dekat dalam dunia ni yang tak ada involve, tak melibatkan risiko. Jadi tujuan kita malam ini untuk meningkatkan lagi kesedaran orang ramai mengenai produk structured warrants ini, supaya anda semua, saya harap bolehlah faham sedikit sebanyak mengenai produk ini dan cuba untuk mengaplikasikan dalam anda punya trading strategi lah. Okay? So apa-apa sahaja produk yang kita sebelum kita beli, kita nak beli unit trust ke, kita nak beli insurance ke, apa ke, memang kita akan pastikan kita faham dulu kan sebelum kita beli. So sama juga macam structured warrants ni juga. Okay, so first of all, apa itu structured warrants ni? So structured warrants ni ini adalah salah satu instrumen dagangan ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil trading instrument yang diterbitkan, diisu dan didagangkan di pasaran saham Bursa Malaysia. Okay, structured warrants diterbitkan oleh third party lah, third party financial institution, yang mana contohnya sekarang ni Macquarie. Saya daripada Macquarie, kami adalah financial third party entity yang kita menerbitkan produk ini, structured warrants inilah. Okay. Dan setakat ini kita ada 6 issuer yang menghasilkan structured warrants, termasuklah Kenanga Warrants, kita ada CIMB, kita ada RHB, M-Bank dan juga Maybank. So termasuk Macquarie ada 6 sekarang ni. Okay. Structured warrants ni apa ni sebenarnya? Structured warrants ni sebenarnya dia adalah salah satu security yang diterbitkan di pasaran saham yang dikeluarkan atas aset pendasar. Maksudnya kita tak simply issue warrants tu tanpa apa-apa dia punya underlying asset ataupun kita panggil saham ibu, okay, dalam bahasa Melayu. So structured warrants ni kita terbitkan atas dia punya saham ibu. So biasanya orang sekarang ni memang dia panggil macam structured warrants tu sebagai saham anak. Jadi saham ibu dia adalah ibu dia lah. Okay. So structured warrants ni dia boleh diterbitkan atas apa-apa juga ibu, selain daripada stocks, kita juga boleh menghasilkan structured warrants atas ETF contohnya, indeks dan juga komoditi contohnya lah kan, okay, dan sebagainya. Alright. So sebelum kita belajar mengenai lebih lanjut mengenai structured warrants, okay, ada 2 jenis structured warrants yang terdapat di pasaran saham, iaitu pertama sekali iaitu call warrant, yang kedua adalah put warrant. Okay, so call warrant dan put warrant ni memang adalah satu benda yang kita kena familiar kalau kita nak start trading structured warrants. Sebabnya dua jenis warrants ni dia ada karakteristik yang berbeza. Jadi kita kena faham karakteristik yang berbeza ni supaya dia sesuai dengan kita punya trading style kita. Kita nak trade yang mana satu kan? Okay. So pertama sekali call warrant. Call warrant ni dalam bahasa Melayu dia kita panggil apa? Warrant pemanggil, tapi macam tak sesuai kan. Tak apalah, kita just panggil call warrant lah. Okay. So call warrant ni dia punya karakteristik dia adalah dia punya pergerakan dia sama dengan aset pendasar ataupun dia punya saham ibu. So maksudnya dekat sini call warrant ni dia akan ikut pergerakan sama macam dia punya ibu dia. Contohnya kalaulah dia punya ibu dia bergerak, jadi call warrant ni pun dia akan bergerak sama macam ibu dia. Kalau ibu dia naik, call warrant ni dia punya harga dia akan naik. Kalau harga ibu dia turun, call warrant punya harga pun dia akan turun juga. Okey, itu adalah karakteristik untuk call warrant. Okay, so put warrant ni dia kira macam opposite character daripada call warrant. Kalau call warrant tadi dia ikut sama pergerakan macam mak dia. So kalau put warrant bila opposite, so maksudnya dia bergerak berbeza dengan pergerakan mak dia. Contohnya kalau mak dia naik, so harga put warrant ni pergerakan dia akan turun. Okay, so kalau pergerakan mak dia naik,
jadi, kalau pergerakan mak dia turun, jadi put warrant ni pergerakan dia akan naik. So dia itu adalah karakteristik yang paling utama yang memang semua orang kena tahulah. Kalau cakap pasal structure warrants, dia ada dua jenis, call warrant dan juga put warrant. Jadi apa fungsinya untuk ada call warrant dengan put warrant ni? Okay, so call warrant ni bila kita dah tahu pergerakan dia sama macam pergerakan mak dia, jadi dia sesuai untuk orang yang ada bullish view, iaitu untuk orang yang positif terhadap pergerakan sesuatu ibu tersebut. Contohnya lah, kalau anda nak trade mana-mana saham, okay, kalau anda nak trade mana-mana saham dan saham ibu tu anda rasa akan naik, okay, so instead of trading dia punya saham ibu dia tu, anda boleh trade call warrant sebab pergerakan dia akan naik sama macam mak dia. Kalau put warrant untuk orang yang ada bearish sentiment terhadap sesuatu saham ataupun sesuatu market tersebut lah. Okay, sebenarnya apa fungsi structure warrants ni dihasilkan? Structure warrants fungsi ni dihasilkan adalah untuk memberikan pendedahan yang sama macam pergerakan mak dia. Cumanya yang bagusnya warrants ni harga dia macam penny stock. Warrant ni harga dia murah. Okey, contohnya kalau harga saham ibu dia dalam RM2, RM3. So untuk orang yang baru nak mula-mula berjinak untuk trade, okey, dan dia tak ada capital yang banyak, jadi instead of dia trade saham ibu, dia ada alternatif yang lain yang mana dia boleh trade warrants sebab dia boleh dapat pendedahan yang sama macam pergerakan ibu, saham ibu, tapi dia boleh menggunakan capital yang sedikit. Jadi itu adalah fungsi sebenarnya call warrant dan put warrant ini ada dekat Bursa Malaysia ni. Okay, alright, apa lagi kat sini? So contohnya pergerakan dia kan, okay, ni kita boleh tengoklah dekat dia punya graf. Saya kalau trading ke apa ke, saya memang suka bagi contoh graf lah. Contohnya dekat sini kan, macam saya cakap, pergerakan call warrant dia akan sama macam pergerakan mak dia. So kita tengok dekat graf ni, okay, graf ni yang warna biru ni adalah pergerakan saham ibu dia, okay. Jadi pergerakan saham ibu dia, you all tengok dia naik, dia turun, dia naik, dia turun. Dan pergerakan yang warna orange ni kan, okay, so dia sama pergerakan dia. Cumanya macam saya cakap tadi, because dia macam penny stock, iaitu harga dia lebih murah daripada harga ibu dia. So sebab itulah nampak dia punya graf dia ni kecil sikit daripada dia punya graf ibu dia tu. Tapi in terms of movement memang exactly the same macam pergerakan ibu dia. Okay, on the other hand, kalau put warrant pula, dia punya pergerakan dia memang opposite lah, opposite direction. So maksudnya kita tengok saham ibu dia turun, lepas tu dia naik, lepas tu dia turun balik, lepas tu dia naik. So untuk put warrant dia memang akan bergerak songsang daripada pergerakan mak dia. So maksudnya bila mak dia turun, boleh nampak dia punya harga dia ni naik. Kalau mak dia naik, harga dia turun. So jadi yang bestnya mengenai put warrant ni sebenarnya adalah kita boleh trade put warrant ni. Let's say kalau kita beli warrant dan pada waktu tu dia punya saham ibu ataupun indeks tu jatuh, jadi kita punya put warrant tengah naik lah. Okay, harga dia tengah is making profit at that time. So itu adalah fungsi call warrant dan juga put warrant. Okay, now macam mana kita nak tahu warrants ni, structure warrants ni? Okay, kalau you all dah ada trading account, okay, dekat trading platform, you all akan perasan dia macam ni. Okay, kalau ada perasan nama dia macam ni. So first of all, structure warrants dia akan bermula dengan nama ibu dia. Contohnya dekat sini kita ada warrant yang diterbitkan atas nama Nasdaq Index. Jadi anda akan nampak nama dia start dengan short form of dia punya mak dia lah, NDX. Okay, dan after that dia akan start dengan hyphen, dia ada ni macam dash ni. Okay, lepas tu dia akan start dengan series, sama ada dia akan start dengan ikut jenis lah. Kalau call warrant dia akan start dengan huruf C. Kalau
untuk put warrant dia akan start dengan huruf H. Okey. So kalau put warrant ni dia tak bermula dengan P, sebab P tu dah bursa dah bagi dekat instrumen yang lain, iaitu preferred shares ataupun preferred stock. So kena ingat yang ni, okay. So kalau nampak apa-apa yang bermula dengan C dan juga H, itu adalah call warrant dan juga put warrant. So selepas daripada dia punya jenis ni, dia akan start dengan series bermula daripada A sampai Z, ataupun daripada nombor 1 sampai 99 lah. So basically nama-nama warrant ni kita tak bagi pun sebenarnya. Macam kita sebagai issuer, kita just submit kepada bursa, dan bursa akan bursa yang bagi nama-nama ni. In terms of generating the stock name, stock code ni semua memang bukan kita punya tugas lah, bursa yang bagi nama-nama ni. Alright. Okay, sekarang ni kita kenal perbandingan lah. Let's try to compare apa itu structured warrants dan juga company warrant. Because cakap pasal warrants dengan orang macam confused, mana satu ni kan, sebab ada banyak warrant. So ada structured warrants, ada company warrant. So dekat Bursa Malaysia sekarang ni ada dua jenis warrant, okay, yang kita kena ambil tahu, iaitu satu structured warrant yang mana dihasilkan oleh financial third party macam kita, dan yang kedua adalah company warrant. So jangan confuse kat sini. Macam mana kita nak kenal pasti identify yang mana satu call warrant dan put warrant? Senang je. Okay, macam yang saya cakap tadi, nama dia apa-apa yang bermula dengan C dan juga H selepas nama ibu dia, okay, dia mesti akan start dengan nama mak dia dulu, okay. So kalau nampak C dan H, that is automatically structured warrants, okay. Tapi kalau you all nampak apa-apa yang bermula dengan huruf W, itu adalah syarikat, warrant syarikat. Nah, ataupun kita panggil company warrant. Okey. Structured warrants diterbitkan oleh pihak ketiga, macam saya cakap, dihasilkan oleh institusi kewangan. Tapi company warrant ni dia dihasilkan oleh syarikat tersebut. Okey, contohnya kalau syarikat apa ya, Dinex, kan, Dinex, okay. So kalau you all nampak warrant Dinex something, ataupun ni Serba Dynamic for example, kalau dia nampak W ni something, so maksudnya company tu sendiri yang menghasilkan dia punya warrant tersebut. Apa fungsi company tersebut menghasilkan warrants, dan apa fungsi kita sebagai third party financial entity hasilkan kita punya company warrants? Okay, so tujuan kita menghasilkan, contohnya Macquarie, kita menghasilkan structured warrants ni adalah purely for alat pelaburan, okay, untuk orang melabur. Kalau company warrant yang dihasilkan oleh syarikat tersebut, tujuan mereka menghasilkan warrant ini adalah untuk menambah dana syarikat. Contohnya, kalaulah company tersebut dia tak cukup dana untuk dia buat expansion, kan, dia nak besarkan dia punya kilang for example, dan dia nak beli machinery equipment dan sebagainya. Jadi instead of going to the bank untuk apply loan ataupun dapatkan mana-mana funding, okay, so diorang boleh juga menghasilkan saham mereka, dan diorang terbitkan dan diperdagangkan di bursa saham, dan kepada sesiapa sahaja yang membeli warrant, company warrant yang terbitkan daripada syarikat tersebut, itu adalah duit yang company tersebut dapatlah, dan dia menggunakan duit tersebut untuk expand, melakukan apa-apa saja tujuan company tersebut dalam bentuk expansion ataupun sebagainya lah. Okay, so having said that, janganlah cakap yang kalau kita third party financial entity ni, bila kita hasilkan warrant berstruktur ni, kita ambil duit you all, dan kita tak, ini is also, ini memang tak alat pelaburan, dan macam mana kita buat how we make profit tu is another story lah, is what we call as hedging, which I will not touch in detail in this, because sekarang ni kita just explain about basic things, okay. Alright. Another thing that we have to know about warrants adalah semua warrants, sama ada company warrant ataupun structured warrants, dia punya jangka hayat dia ataupun expiry date. Kalau warrant berstruktur ni, dia punya jangka hayat dia pendek saja, biasanya daripada 6 sampai ke 12 bulan lah. Most of the structured warrants yang ada sekarang dekat Bursa Malaysia ni, dia punya jangka hayat dia kebanyakannya 6 bulan, dan 12 bulan pun ada juga. Okay, kalau company warrant, dia punya jangka hayat dia
dia boleh buat daripada 2 tahun minimum, okay, and it can go up to 5 years. Ada juga company yang menghasilkan company warrant sampai 10 tahun, but most of the time sekarang ni kita nampak dari 2 tahun sajalah, 2 tahun sampai ke 5 tahun. Jarang nampak yang sampai ke 10 tahun dia punya jangka hayat dia. Okay, kalau sesuatu instrumen tersebut dia ada jangka hayat, jadi bila dia dah sampai dia punya expiry date dia tu, dia mesti akan ada settlement. Kalau structured warrants, dia punya konsep settlement dia bila dia dah sampai tempoh dia matang, okey, dia akan disettlekan dalam 2 bentuk. Satu dalam bentuk tunai dan kedua dalam bentuk fizikal. Kalau company warrant, dia disettlekan dalam bentuk fizikal. Okey, untuk sesiapa yang tak tahu warrant disettlekan dalam bentuk fizikal tu apa? So dalam bentuk fizikal tu maksudnya kalau anda beli warrant, okey, bila dia dah nak expire, bila dia expired, kita akan exercise dan kita akan bagi dalam bentuk mother share. Okey. Contohnya kalau you all beli Serba Dynamic company warrant, dan let's say bila dia exercise, dan you all akan dapat Serba Dynamic saham lah, saham Serba Dynamic. Okay, untuk company structured warrants, okay, sekarang ni semua structured warrants yang diterbitkan di Malaysia semuanya dalam bentuk tunai. Dia tak ada physical settlement at this moment. Dari segi market maker, okay, structured warrants dia ada market maker. Market maker, kalau company warrant dia tak ada market maker. Apa fungsi market maker tu? Market maker fungsinya adalah untuk menentukan harga warrants tersebut dan untuk provide liquidity kepada sesuatu structured warrants tersebut. Whereas kalau company warrant dia tak ada market maker, jadi kalau tiap hari kalau kita trade dekat pasaran saham bursa tu and kita nampak harga company warrant tu sebenarnya ia ditentukan oleh investors yang key in price dekat dalam trading system based on supply dan juga demand. Okay, next. Okay, kenapa kita nak trade warrants ni? Kenapa kita nak trade structured warrants? Okay, so here are 4 main reasons why investors like to trade structured warrants. Okay, ada 4 sebab yang utama kenapa orang trade structured warrants. Yang pertama sekali, the main reason yang paling utama kenapa orang trade structured warrants adalah kerana dia punya gearing dia. Okay, so gearing dia dia macam ni lah, macam beli kereta kan. So kereta ada gear, so daripada gear 1 sampai gear 5. So maksudnya lagi tinggi gear tu, jadi lagi besar pergerakan, lagi tinggi laju pergerakan kereta tersebut kan. So sama juga macam warrants ni. So warrant ni dia punya pergerakan dia based on dia punya gear dia tu. Okay, sebab dia punya warrants ni dia bergerak mengikut pergerakan mak dia. Jadi how big is the momentum of the warrant is based on dia punya gearing dia. Okay, so this is the reason why lah, salah satu sebab kenapa orang suka trade structured warrants ni, sebab pergerakan momentum dia tu lagi besar daripada pergerakan ibu dia. Number 2, investors suka trade structured warrants ni because tak payah nak guna duit yang banyak. Okay, sebab tadi saya mention mengenai penny stocks, jadi gearing structured warrants ni dia sama macam penny stocks lah. So instead of beli dia punya saham ibu, jadi anda boleh beli structured warrants dengan harga yang lebih murah tetapi pendedahan yang sama macam pergerakan ibu dia. Alright, another reasons is because structured warrants ni dia bagi pendedahan untuk anda trade saham luar negara. Okay, tak payah nak buka trading account dekat overseas, just boleh trade structured warrants dan at the same time boleh dapat pendedahan yang sama macam saham-saham yang diterbitkan di overseas. Dan yang keempat, because ada call dan put warrant. Okay, so call dan put warrant ni dia ikut pergerakan mak dia, dan put warrant dia pergerakan dia opposite daripada ibu dia. Jadi kalau kita ada call dan put warrant, kita boleh dapat potensi profit dari dua arah pasaran saham ataupun dari dua arah pergerakan ibu. Itu kelebihan yang kenapa orang suka trade structured warrants ni. Okay, buat masa sekarang
structure warrants yang dihasilkan oleh Macquarie, kita selain daripada saham structure warrants atas mother share, okay, kita juga ada structure warrants yang dihasilkan atas index dan juga ETF. Alright. So index tu kita ada structure warrants for US index, termasuk S&P 500 index, Nasdaq dan juga Dow Jones. Kalau dekat Hong Kong pula, kita ada warrants over Hang Seng dan juga Hang Seng Tech. Kalau dekat Malaysia, kita memang ada KRCI. Dan kita juga ada warrants yang ikut pergerakan China market, tapi dia follow ETF, okay, instead of follow the China A50 index. So kita ikut pergerakan China A50, tapi dia still bagi pendedahan kepada China market. So Nasdaq dan juga Dow Jones Index Warrants ni adalah warrants yang nama, okay, indeks yang pertama dihasilkan di bursa oleh Macquarie, okay. Dan setakat ni tak ada mana-mana lagi issuer dekat Malaysia ni yang menghasilkan warrants over these two names lah. Dan ni adalah warrant yang baru, nama baru yang ada di pasaran saham, baru je listed dalam bulan 12 tahun lepas. Okay. Apa kelebihan untuk kita trade warrant over index dengan ETF ni? So pertama sekali, macam yang saya cakap tadi, okay, you boleh dapat pendedahan pasaran saham luar negara. Okay, so tak payah nak buka trading account kat US ataupun Hong Kong. You all just boleh pakai trading platform yang memang ada sekarang ni. Okay, kalau you all ada Melaka Securities Trading Platform or UOB ke mana-mana sahaja, anda boleh pakai je trading platform sekarang yang memang dah ada, okay, untuk trade pasaran saham US melalui structure warrants yang diterbitkan oleh Macquarie. Okay, so kelebihan kenapa orang suka trade index ni, salah satunya adalah kerana senang. Okay, tak payah nak fikir-fikir macam setiap satu counter. So because dia memang boleh dapat exposure yang secara menyeluruh as a whole kepada sesuatu market tersebut. Alright. Okay. Another thing that I want to highlight about structure warrants, okay, macam kita cakap tadi mengenai gearing, okay. Contohnya, saya nak tunjuklah pasal gearing, kenapa orang suka trade warrants because of the gearing ni. Okay, contohnya kat sini ya, kita tunjuk saham Sime Darby dengan structure warrants Sime Darby Plantation. Okay, Sime Darby Plantation saham dia dan juga warrants Sime Darby Plantation. So ni adalah warrant yang memang diterbitkan oleh Macquarie lah setakat ni. Alright, contohnya kita tengok ya, pergerakan ibu dia Sime Darby Plantation 12 Mei, dia punya closing price dia RM4.90. Okay, so 5 hari kemudian dia naik daripada 490 kepada RM5.24. So percentage perubahan harga dia dalam masa 1 minggu ni adalah sebanyak 7% lah. Okay, 7%. Okay, so let's say kalau anda trade warrant, okay, beli warrant yang diterbitkan atas nama Sime Darby Plantation ni, okay. So anda beli pada harga 9 sen bila harga ibu dia dekat RM4.90. So bila harga mak dia naik, okay, so harga warrant pun naik sama juga, sama macam mak dia. Cumanya berapa banyak dia naik? Okay, ni dia naik daripada 9 sen kepada 11 sen. Walaupun dia naik 2 sen je, tapi okay, orang suka measure pergerakan ibu warrant tersebut based on dia punya percentage. Ada setengah orang suka measure, okay, dia kata macam okay, hari ni I make money for about 20%, 10%, 30%. Setengah orang suka cakap macam tu. Dia suka measure pergerakan sesuatu saham dia tu melalui percentage. So this is why one of the reason why people like to trade warrants because of the gearing. So kalau dekat sini, okay, daripada 9 sen kepada 11 sen, so dia punya pergerakan warrant dia tu naik sebanyak 22 sen. So orang cakap lah, oh hari ni minggu ni I trade Sime Darby Plantation, so my warrant dah naik sebanyak 22%. Okay, so some people like to measure their movement of the movement of their warrants based on the percentage. So this is what we call as gearing. Okay, so mak dia naik sebanyak 7%, so warrant ni naik sebanyak 22%. So bermaksud gearing dia, okay, warrant ni dia bergerak sebanyak 3 kali ganda daripada pergerakan saham ibu. Okay, itu adalah gearing. Alright.
Okey, contohnya dekat sini saya nak tunjuk juga gearing. Contoh ya, saya suka tunjuk KRCI ni because it's very close to us, to all of us. Contohnya dekat sini, kalau anda trade KRCI, okay, ni sebenarnya kita dapat daripada website website Macquarie Warrants. Okay, anda boleh tengok dekat boleh Google, bila free boleh type malaysiawarrants.com.my. Okay, contohnya kalaulah kita nak trade KRCI call warrant for example, okay. So, bila kita tengok dekat trading platform ada banyak KRCI call warrant, so kita tak tahu nak trade yang mana satu, nak beli yang mana satu, kan? So, this is common question lah. Semua orang selalu tanya. Dia kata macam, terlampau banyak lah warrant yang dihasilkan atas nama yang sama, so tak tahu nak ambil satu. So, kita akan cakap, so first, you boleh tengok dekat effective gearing. Okay, contohnya dekat sini, saya dah summarize, okay, effective gearing dia. Contohnya, bila kita dah filter everything, nampak ada 3 warrant, KRCI call warrant, okay. So, dekat sini dia ada 3 jenis effective gearing lah. Satu effective gearing sebanyak 9.6, yang ni 9.8, yang ni 13.6. So, kita dah sort based from the lowest effective gearing sampai lah ke atas. Okay, so kita cakap tadi pasal gearing yang pergerakan dia ikut maksudnya paling rendah gearing, so dia punya momentum pergerakan dia rendah. So kalau gearing tu dia punya gearing dia tinggi, jadi momentum dia pun tinggi, kan? Okay, so tengok dekat sini so bila KRCI naik, so harga call warrant pun dia akan naik juga. Okay, so untuk gearing warrant yang ada gearing rendah, so dia akan naik sebanyak 5.3%. Okay, macam ni kan? Okay, so yang ni lagi tinggi gearing, so lagi tinggi dia punya percentage movement dia, kan? Okay, so ni macam mana yang orang tengok lah dia punya warrant based on the gearing. Okay, okay, move on to the next slide. Kita tengok apa ada lagi lepas ni. Okay, put warrant pula. Kita tengok gearing put warrant comparison ya. Okay, dia sama juga macam tadi. The lowest gearing dia punya pergerakan dia rendah, so the highest gearing pergerakan dia akan, dia punya momentum dia akan lagi besar, kan? Sama juga macam ni. Okay, so yang ni the lowest. So this is KRCI put lah. Okay, kalau KRCI market kita naik, jadi KRCI put dia akan merah lah. Okay, pergerakan dia akan merah. So tengok kat sini, gearing dia paling rendah, so dia punya percentage price dia pun rendah juga. Okay, so dia memang macam ni. So this is memang karakteristik of the warrant, dan juga based on dia punya gearing dia, dia punya pergerakan dia memang macam ni. Alright, so far so good. So apa yang kita boleh summarizekan mengenai warrant ni, okay, gearing dia adalah gearing yang paling tinggi, warrant yang ada gearing yang paling tinggi, so pergerakan harga dia akan menghasilkan pergerakan harga yang berlipat ganda. Okey, dan bila dia menghasilkan pergerakan yang lebih berlipat ganda, bermaksud dia boleh bagi potensi keuntungan yang lebih banyak. Dan at the same time, kalaulah market tu pergi bergerak dalam arah yang sebaliknya, jadi dia juga boleh bagi potensi kerugian yang lebih banyak. Okay, so saya rasa ni memang common sense lah sebenarnya. So at the end of the day, bila kita dah tahu pasal gearing ni, bila kita pilih warrants, kita kena pilih gearing yang sesuai dengan kita punya trading style. Semua orang mesti akan tahu dia punya trading style dia macam mana, kan? Sama ada dia ni jenis high risk ataupun jenis low risk. So memang kita akan nasihatkan kepada sesiapa yang beli such warrants untuk membeli warrants yang sesuai effective gearing, yang sesuai dengan kemampuan dan tahap risiko yang anda boleh absorb lah. Okay, okay, now moving on to the next slides is perkara penting yang perlu diketahui tentang warrant berstruktur. Okay, so saya tak nak explain panjang sangat, okay, tapi cukuplah untuk kalau kita cakap antara benda-benda yang paling penting untuk anda tahu sebelum beli such warrants adalah salah satunya adalah expiry date. Okay, so just ingat macam kita beli roti, kan? Kalau kita beli roti, kita akan tengok expiry date roti tersebut, kan? Contohnya kalau hari ni kita beli, hari ni berapa bulan? Hari ni 23 hari bulan, kan? So kalaulah kita tengok expiry date roti tu expire esok, kita nak beli tak warrant tu? Kita nak beli tak roti tu? Tak, kan? So sama juga macam such warrant. So kalau kita nak beli warrant, kita kena tengok expiry date dia. Contohnya kalau sekarang ni dah hujung bulan 5, so kita tak naklah beli warrant yang dah nak expired
hujung bulan 5. So kita nak beli structure warrants yang lambat lagi dia nak expired. Dua paling optimal adalah 2 ataupun 3 bulan daripada tempoh yang ada beli sekarang ni lah. Okay. So bila ada expiry date ni, maksudnya warrants ni dia tak sesuai untuk pelaburan jangka panjang, sebab dia akan ada holding cost dia tu. Maksudnya lagi lama anda simpan structured warrants ni, okay, lagi banyaklah pegangan, kos pegangan yang perlu anda absorb. Okay, itu adalah salah satu sebab. So memang kita akan cakap kepada investors, kalau you punya trading style ni not for long term, okay, untuk short term, yes, you can go ahead dan beli structure warrants. Anda sesuai untuk trade structure warrants. Kalau anda jenis yang macam jenis tak berapa tengok sangat pasaran saham, beli hari ni dan 3-4 bulan kemudian baru nak buka balik ataupun tunggu setahun, so kita akan cakap structure warrants is not for you. So kita memang selalu akan cakap, kita memang tak paksa untuk orang beli structure warrants, because kita faham risiko-risiko yang ada mengenai produk ini. Jadi untuk sesiapa yang beli structure warrants ni, mostly kepada untuk orang yang suka trade sesuatu produk dalam masa yang pendek. Okay. Okay, another thing yang perlu kita faham mengenai structure warrants adalah, okay, kalaulah contohnya kita tengok dekat market, okay, kita tengok warrant tu harga dia 60 sen. Okay, so 60 sen ni datang daripada mana? Dia sebenarnya tak simply datang. Okay, kita contohnya kalau pagi-pagi when you all tengok kat trading platform, tiba-tiba tengok harga warrant tu 50 sen, 40 sen. Sebenarnya kita tak simply letak harga dia tu macam tu. First, dia mesti ikut pergerakan mak dia. Okay, jadi basically warrant ni dia terhasil daripada dua jenis nilai. Pertama sekali, intrinsic value. Intrinsic value ni maksudnya dia datang daripada perbezaan harga mak dan juga dia punya exercise price. Okay? Dan yang kedua, dia datang daripada harga nilai masa dia, time value. Okay? Because warrant dia ada expiry date. So sesuatu yang ada expiry date tu, jangka hayat, okay, dia mesti ada time value dia. Okay? So inilah contohnya, macam kalau warrant tu harga dia 60 sen, let's say kalau intrinsic value dia 50 sen, jadi selebihnya iaitu 10 sen ni sebenarnya adalah daripada dia punya time value dia, sebab dia lambat lagi nak expired. So ada lagi 10 sen untuk dia pergi sampai dia expiry date tu. Okay, cakap pasal time value tadi. Okay, time value ni you all kena be careful sikit lah, sebab time value dia ni, okay, dia akan decline, dia akan menyusut bila dia nak dekat expired. Okay, lagi dekat dia nak expired, lagi besar pergerakan penyusutan dia. Okay, maksudnya dalam bahasa Inggeris kita akan cakap time value will decay very rapidly. Sama macam kereta, kita beli kereta kan, contohnya kalau kereta tu mula-mula kita beli, harga dia memang dah drop dah kan. Dalam masa setahun dia dah boleh drop, tapi dia punya penyusutan harga dia tu sedikit. Tapi lagi lama kita simpan kereta tersebut, and lagi lambat kita decide untuk kita jual balik kereta, jadi dia punya harga dia tu memang dah menyusut dengan lebih pantas. So sama macam structured warrants, because apa-apa sahaja yang ada expiry date, itu adalah dia punya norma, dia punya orang kata karakteristik dia. So kita kena fahamkan benda tersebut. So apa yang kita dapat cakap kat sini, kalaulah orang yang nak beli structured warrants, cuba elakkan daripada membeli warrant yang dah nak dekat expired, because sesuatu yang nak dekat expired tu memang tak bagus lah. We all know something that is old already is not good to be traded anymore, because ada risiko-risikonya. Contohnya yang macam kalau you beli warrants hari ni, okay, yang expiry date dia minggu depan, contohnya risiko dia, saya boleh cakap, kalaulah harga dia hari ni adalah 30 sen, okay, so minggu depan dia boleh jatuh sebanyak 2/3. Harga dia boleh menyusut sebanyak 2/3. Contohnya minggu ni 30 sen, esok tu walaupun minggu depan walaupun pergerakan mak dia naik, tapi dia boleh menyusut daripada 30 sen kepada 10 sen. Itu adalah risiko dia. Kenapa kita cakap untuk investors yang nak trade structured warrants, selalu kena check dulu expiry date dia untuk mengelakkan daripada risiko harga warrant anda yang anda pegang tu menyusut dengan terlampau cepat. Okay? Okay. Ramai tak tahu sebenarnya kalau trade structured warrants ni, bila dia ada expiry date, okay,
sebenarnya 1 hari sebelum dia nak expire, dia dah suspended dekat bursa. Maksudnya dekat sini, let's say kalau warrant tu expiry date dia 30 hari bulan, okay, jangan nak tunggu sampai 30 hari bulan tu, let's say baru nak cut loss. Tak. Okay, in fact 1 hari sebelum tu pun, sebelum dia expire, dia memang dah suspended, dah tak boleh trade. Kenapa dia jadi macam ni? Yang ni sebenarnya ada kaitan dengan bursa punya settlement, securities transfer lah kan. Dia macam ada T+2 so I think semua orang yang trade tu memang dah tahu lah pasal bursa settlement T+2 and everything. So yang ni memang semua warrant yang diterbitkan di pasaran saham, dia punya SOP dia memang dia akan suspended 1 hari sebelum dia expire. So maksudnya kat sini, kalau lah anda rasa macam anda akan ambil masa untuk determine, okay lah, macam for example you want to cut loss ke, you want to tunggu warrant untuk reach certain target profit, okay, certain target price, and then you cakap macam tak apalah, I nak tunggu, I don't want to sell my warrant now, I want to wait later one day for me untuk jual balik my warrant. But you have to remember, okay, kena tahu, let's say lah kalau warrant yang you all pegang itu dah nak expired, so you all kena ingat 1 hari sebelum expired, so bermaksud kat sini 2 hari sebelum warrant tu expire, itu adalah the last day of trading, okay. So yang tu kena ingat, sebab ramai orang yang make mistake. Sometimes dia tengok warrant tu expire hari Jumaat minggu ni, for example kan. So hari Rabu dia beli, thinking that esok dia boleh jual balik. Sebenarnya esok tu dah suspended. Sebabnya 2 hari sebelum warrant tu expire, itu adalah the last trading day, iaitu last day untuk you all boleh trade balik, sama ada nak beli ataupun nak jual balik warrant untuk cut loss or whatever lah, okay, whatever intention that you have. So yang ni memang kita selalu emphasize because selalu ada misconception lah, selalu orang macam tersilap mengenai trading structured warrants ni. So far so good. Okay. Another thing yang kita perlu tahu mengenai structured warrants adalah dia ada exercise price. Okay, yang ni memang standard for every warrant. Exercise price yang menentukan karakteristik satu warrant tadi. Macam dia cakap core warrant dengan put warrant dia menentukan karakteristik. Yes, itu memang betul. Dan ada lagi satu yang menentukan dia punya karakteristik satu warrant itu based on dia punya exercise price. Okay, saya tak naklah cerita sangat pasal exercise price ni because it is quite complicated for investors untuk faham kan. Jadi apa yang saya nak tunjuk dekat sini, kita punya website, okay, senang je sebenarnya sebab semua dah ada dah dekat Malaysia Warrants website. So actually this is Macquarie punya website. Okay, kalaulah nak beli warrants, okay, kita kena tahu call and put warrant, dan yang kedua kita kena tengok dia punya moneyness dia, jantina karakteristik sama ada in the money, at the money ataupun of the money. Some people think that in the money warrant lebih bagus daripada out the money. Sebenarnya tak. Actually in the money and out of the money, sebenarnya karakteristik dia berbeza. Dari segi in the money dia lebih sensitif terhadap pergerakan mak dia dalam masa 1 hari, intraday trading. So usually intraday traders dia orang suka untuk beli in the money warrants because dalam masa 1 hari pergerakan dia lebih sensitif lah kepada pergerakan mak dia. Tapi dia punya downside dia adalah in the money warrant harga dia lebih mahal. Ada setengah orang dia suka trade out of the money warrant. So out of the money warrant ni dia lebih sesuai kepada investors yang dia suka measure pergerakan warrant tersebut based on percentage. Okay, macam saya tunjuk tadi Sam W Plantation punya pergerakan kan 22% movement. So they like to measure diorang punya warrant based on that percentage momentum. So out of the money warrant is more suitable for investors. And lagi satu, out of the money warrant harga dia lebih murah daripada harga in the money warrant. So saya suka untuk emphasize dekat sini, in the money and out of the money tak ada mana yang lebih bagus. Sebenarnya dia bergantung kepada trading
strategi masing-masing lah kan. Setengah orang dia ada capital yang banyak, jadi dia berkemampuan untuk membeli in the money warrant. Ada setengah orang dia nak trade tapi ada capital yang sedikit, jadi out of the money warrant adalah lebih sesuai dengan investor tersebut. Okay, so nak tunjuk website ni, kita ada website yang you all tak payah nak pening-pening kepala nak compare size price sama satu in the money out of the money. So kalau kita pergi dekat website Macquarie Warren, okay, you all boleh pergi dekat bahagian warrant search ni. Contohnya kat sini ya, kita nak tengok apa, hari ni saham apa yang menarik. Okay, contohnya kalau kita nak tengok Farm Fresh, okay, ramai orang suka Farm Fresh ni. Contohnya Farm Fresh, okay, kita boleh klik dekat moneyness ni. Okay, so kita nak beli call ke put. Sebenarnya warrants yang dihasilkan atas Malaysia punya saham Malaysia, dia ada call warrant sajalah. Okay, untuk mengquery setakat ini kita cuma ada call warrant saja. So let's say kalau you all nak in the money warrant, let's say lah kalau you all nak make profit cepat dalam satu hari, then you can filter in the money, then boleh tengok warrant mana yang in the money. Okay, contohnya kat sini ada tak? Okay, kita ada dua warrant yang in the money. Satu ni yang pangkar ni dah sold out. Maksudnya ramai orang suka beli warrant ni lah, sebab pergerakan dia memang sensitif. Okay, dalam masa satu hari pun dia boleh make profit banyak juga ni. So okay, yang ni dia dah tunjuk. Okay, so warrant ni tengok harga dia 8.5 sen. Ni this is in the money warrant. Macam saya cakap tadi kan, in the money warrant pergerakan dia lebih sensitif, dan juga harga dia mahal sikit. Okay, biasanya 8.5 sen ni memang mahal lah. Setengah orang dia suka beli dalam 5 sen ke, tu kira murah lah. Okay, contohnya lagi satu, kalau nak beli out of the money warrant, so just click dekat out of the money warrant and then click submit and then tengok ada tak. Okay, nampak kan dekat sini. So out of the money warrant, gearing dia lagi tinggi. Okay, so apa yang membezakan antara in the money dengan out of the money ni based on exercise price, dengan comparison dengan dia punya underlying lah. Itu yang membezakan. Tapi tak payah nak pening, sebab kadang-kadang is very confusing. So you all just boleh tengok je dekat website, sebab website memang dah filter everything for you. Okay, tengok dekat sini harga dia kat sini. Okay, harga dia dekat sini murah. Tadi 8.5 sen kan, yang ni harga dia 2.5 sen, 3 sen. So murah lah, tapi momentum pergerakan dia besar, 25%. Okay, macam tu lah. So far so good ya. Okay, so let's go back. Okay, nak tengok lagi ke contohnya apa-apa saja. Kalau kita nak tengok Hang Seng ke kan. Okay, contohnya Hang Seng, boleh filter dia semua. Okay, contohnya kalau nak put warrant ke, just boleh filter in the money, dan akan keluar in the money warrant. Nampak in the money warrant mahal kan. Okay, harga dia RM1, 90 sen, RM2. So this is in the money warrant. Dia lebih sensitif, dan tapi downside dia adalah harga dia lebih mahal. Kalau kita filter out the money warrant untuk put warrant contohnya, okay, harga dia still mahal jugalah, dalam 40 sen. Ni semuanya sebab sekarang ni market tengah jatuh. Jadi put warrant memang tengah making profit lah sekarang ni. Kalau kita filter call warrant pula, because Hang Seng sekarang ni tengah jatuh out of the money. Okay, harga dia semua tengah, ada yang murah-murah lah macam 4 sen, setengah ni ada yang macam mahal sikit lah. Yang mahal sikit ni sebab kadang-kadang ni adalah warrant yang baru dihasilkan. So bila warrant yang baru dihasilkan, so dia punya time value dia tu lagi besar. Okay, so that's why dia mahal sikit lah. But basically semua benda ni ada dekat website. Okay, alright, let's just go back to the slide. Okay, there are other useful terms yang you have to know lah mengenai structured warrants ni. Kalau kita nak go through malam ni memang tak cukup masa yang Bursa bagi, Lifetime bagi. So ini adalah benda-benda yang kita kena take note. Kalau kita structured warrants, we have to get familiarized, kena sesuaikan diri untuk faham mengenai benda-benda macam ni. So tak apa, kita ada semua benda ni dekat website. You all boleh just scan the QR code yang ada dekat screen ni, ataupun pergi je dekat malaysiawarrants.com.my website, and then you can just read all this information. Okay, now before
kita go further, so saya just nak explain macam mana nak pilih warrants ni kan. Okay, sebenarnya ada 4 cara untuk pilih structured warrants. Yang pertama sekali kena tengok dekat trend. Okay, sama ada trend tu menaik ataupun menurun. So bila kita ada trend menaik ataupun menurun, so kita boleh decide kita nak call warrant ataupun put warrant. Yang kedua, kita kena tahu kita punya jangka masa pelaburan. Okay, sama ada kita nak trade short term dalam masa 1 minggu, kita nak trade dalam masa 1 bulan, 2 minggu, that is consider short term. Kalau long term untuk warrants ni, dia dalam 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan kan. Ingat saya cakap tadi, because such warrants usually dia punya expiry date dalam 6 bulan sampai ke 12 bulan. So dia punya memang tak adalah lama sangat. So apa-apa pun kita kena decide kita punya jangka masa pelaburan kita. Okay, yang ketiga dia punya gearing dia. Okay, so bila kita trade, kita tengok dekat dia punya gearing dia. Okay, so kita kena kenal pasti warrant yang ada gearing yang sesuai dengan kita punya risiko, sama ada kita low risk taker ataupun high risk taker. So this is something that you have to take into consideration bila kita trade such warrants. Dan yang keempat, benda yang paling penting adalah kita kena tahu, kita kena kenal pasti liquidity sesuatu warrant tersebut. Okay, so now liquidity kita akan explain later. So macam yang saya cakap ni, okay, pergi dekat structured warrants punya website. Okay, yang ni ada dekat website. Okay, so first of all, just pergi dekat warrant search yang saya tunjuk tadi. So pertama sekali kena select call ataupun put based on what your view. Kalau kita dah tahu, kita dah expect in the future sesuatu saham tersebut akan naik ataupun turun, then you boleh select sama ada kita nak call ataupun put warrant. Yang kedua, okay, just klik dekat expiry date dekat sini. Okay, dan yang ketiga effective gearing, dan yang keempat liquidity. Okay, saya nak mention yang pasal liquidity ni. Apa itu liquidity sebenarnya? So liquidity ni sebenarnya adalah kecairan lah dalam bahasa Melayu. Kecairan tu maksudnya macam how easy, senang ke tak untuk kalau kita beli warrant tersebut, senang ke tak kalau kita nak jual balik. Itu adalah maksudnya liquidity, kecairan. Okay, maksudnya kita beli sesuatu barang, kalau kita ada intention untuk jual balik, of course kita kena pastikan sesuatu barang tersebut senang untuk kita jual balik. Kalaulah benda tersebut susah untuk dijual balik, jadi kita pun rugi. Let's say lah kita tengok harga warrant yang kita pegang tu dah make profit, kita nak jual tapi tak ada orang nak beli. Itu adalah maksudnya yang kita cakap pasal liquidity. So benda ini memang sangat important untuk kita take into consideration. Okay, contohnya dekat sini liquidity warrant yang mana satu yang bagus. Okay, contohnya bila kita tengok dekat kolom 2 ni, okay, kita kena tengok dekat bid and offer. Okay, so warrant mana satu yang ada liquidity yang bagus. So dia punya tips dia adalah untuk tengok warrant yang ada liquidity minimum sebanyak 500,000 unit. Okay, untuk bid dan juga offer. Ini adalah consider sebagai warrant yang ada liquidity yang bagus lah. Okay, so kalau macam ni contohnya, okay, kita tengok warrant ni dia punya volume dia tinggi kan, 28 juta trading volume. Okay, let's say you nak beli, you baru nak start beli warrant ni, tapi offer price orang offer untuk beli, jual sikit, so susah you nak beli kan. Okay, lagi satu, contohnya kita tengok warrant ni. Okay, warrant ni trading volume dia sikit, tak sampai 500,000 pun, tapi liquidity dia bagus sebab liquidity dia both and offer side adalah sebanyak 500,000. Maksudnya kat sini kalau you all key in order, letak 500,000, immediately harga tu akan match dengan secepat mungkin. Let's say kalau macam you nak beli warrant yang trading volume dia ni tinggi, okay, you nak beli, you key in order 500,000 untuk beli, okay, dia susah sikit nak match sebab dia punya liquidity dia tu sangat-sangat rendah. Jadi dekat sini orang selalu ada misconception lah terhadap such warrants. Orang selalu tengok dekat trading volume. Kalau volume tu terlampau tinggi, dan orang akan cakap warrant tu adalah bagus. Sebenarnya tak. Sebenarnya such warrants ni dia tak sama macam saham. Sebab saham ni orang beli based on sebab dia tak ada market maker. Jadi orang beli based on investor supply and demand. Kalau structured warrants ni, dia ada market maker yang sentiasa ada dekat market tiap-tiap hari untuk provide liquidity. Memang kita punya responsibility sebagai market maker untuk letak harga
bid dan offer supaya orang senang nak beli dan jual balik warrant tersebut. Itu adalah bermaksud liquidity lah, okay, dan fungsi market maker yang ada dekat pasaran saham structured warrants. Okay, contohnya kat sini saya nak tunjuk sikit lah yang macam saya explain tadi. Okay, warrants contoh, okay, yang mana yang banyak liquidity dia, mana yang bagus. Okay, contohnya dekat sini kita ada dua jenis warrant yang dihasilkan atas nama yang sama. Okay, satu warrant A. Okay, trading volume dia tinggi 500,000. Trading volume untuk warrant yang lagi satu ni, tengok dia punya bid volume dia rendah. Okay, bid volume dia ada 50,000, offer volume dia ada 80,000. Sikit kan? So let's say kalau you all yang nak beli, you all ada duit lah, you just key in 100,000 untuk beli. Senang tak nak match? Susah, sebab you all letak 100,000 untuk beli, okay, 100k untuk beli, dia match 80,000 je. So the rest balance 20,000 yang you nak beli tu, you all kena tunggu untuk orang put balik offer kan. So tapi trading volume dia tinggi. Whereas tengok dekat warrant B ni, okay, trading volume dia rendah tapi offer dan juga bid volume dia tinggi. So maksudnya you all nak letak 500,000, immediately harga dia memang akan match dengan secepat mungkin. Okay, so dekat sini kita boleh cakap, okay, untuk menentukan sama ada warrant tu bagus ke tak, kena tengok dekat dia punya trading volume dia dan juga liquidity. Tak payah tengok trading volume, dia kena tengok kat liquidity. So bermaksud dekat sini warrant B adalah warrant yang bagus, because pertama sekali tengok dekat dia punya volume dekat bid dengan offer, okay, banyak, okay, dan juga lagi satu dia punya spread dia antara bid dan offer price 12 sen dengan 12.5 sen. So maksudnya dekat sini dia bagus lah, sebab dia punya spread dia tight, 12 sen dan juga 12.5. Kalau yang macam dekat sini pula, warrant A ni walaupun trading volume dia tinggi, tapi kita tengok juga selain daripada volume, kita tengok dekat bid price dengan offer price ni, bid price dia 15 sen, tiba-tiba offer price dia 16.5 sen. So maksudnya dia ada jump dekat situ, perbezaan 15 sen dengan 16 sen sangat berbeza. So maksudnya it's not a good warrant. A good warrant sebenarnya dia punya spread dia antara bid dan juga offer adalah rapat. Bermaksud kat sini, kalau lah bid price dia 15 sen, offer price dia kena jadi 15.5 sen. So ini adalah benda-benda yang kita kena tahu, okay, kena tahu supaya kita tak tersalah beli warrant yang tak betul. Okay, so bermaksud kat sini, kalau kita nak bezakan liquidity antara warrant mana yang lebih baik, so warrant B lah liquidity yang lebih baik, sebab dia punya bid volume dia tu lebih banyak. Okay, so selain daripada pemilihan structured warrants ni, selain daripada kita tengok liquidity, gearing and everything, so kita kena make sure kita beli warrants daripada issuer yang bagus ya, yang transparent atau okay. So ini adalah salah satu benda yang kita kena take into consideration. Sebab let's say lah, kalau you beli sesuatu barang, let's say barang tu ada problem kan, kalau lah orang tu yang menghasilkan barang tersebut susah, not friendly or not approachable, so kalau something happen, then you all contact dia, susah untuk you all bagi tahu, escalate the issue about produk yang anda beli. So ini adalah salah satu faktor yang paling utama untuk anda consider lah bila beli structured warrants tu. Make sure anda beli warrants daripada issuer yang approachable dan friendly, yang memang committed untuk membantu anda kalau ada sesuatu masalah terhadap produk yang anda beli. Okay, selain daripada itu juga kena make sure that warrants yang you all beli tak sold out, because yang ni ada isu. Sold out ni maksudnya bila kita isu sebanyak 30 juta unit, okay, so kadang-kadang popular dalam masa satu hari 30 juta unit yang kita hasilkan memang dah sold out, dah habis terjual dengan semua orang. Okay, ni dia akan jadi isu lah bila warrant ni sold out, because bila sold out, so dia dah warrant tersebut, pegangan dia sekarang ni ada dekat pelabur, dan bila ada dekat pelabur, so harga dia ditentukan oleh pelabur. Sekarang ni market maker dah tak berfungsi untuk meletakkan harga offer tu, sebab kita dah tak ada apa-apa nak jual. So most of the time kalau harga sold out, kalau untuk warrant sold out dah habis terjual, dia ada dekat investors,
So most of the time harga dia dah tak ikut pergerakan emak dia. Sebab tu kadang-kadang orang tengok kenapa Warren ni kata call Warren, kata sepatutnya dia kena ikut pergerakan emak dia, tapi dia tak ikut. Itu adalah berkemungkinan sebab Warren tu dia dah sold out. So pergerakan dia tu based on investor sentiment dan juga based on supply and demand. So yang tu benda tu kena check. Let's say kalau you all tengok kenapa pergerakan Warren tu tak ikut exactly macam karakter dia, you can find out sama ada melalui kita punya website ataupun boleh call Macquarie lah and tanya kenapa Warren tersebut macam ni. Okay, saya ada juga a few warrants yang a few question yang misconception lah. Okay, so yang ni kita dah explain pasal volume semua ni. Okay, ada setengah orang tanya kenapa harga Warren tak berubah sedangkan harga mother share dia bergerak. Okay, this is selalu orang tanya. Okay, selalu orang tanya. Okay, saya bagi contoh Hang Seng. Okay, Hang Seng Warren. Contohnya closing price untuk futures. Okay, contohnya lah 13 Mei closing price dia sebanyak 19,000. So later during the week dia naik sebanyak 20,000 kan. So pergerakan dia sebanyak 4%. So kenapa orang tanya kenapa Warren, call Warren ni tak bergerak daripada 6 sen, lepas tu tiba-tiba stay 0%. Ni seorang tanya, selalu orang tanya Macquarie dan call tanya kenapa. Okay, sebenarnya Warren ni dia tak didagangkan, is not traded every day. Okay, dia tak macam share yang mana tiap-tiap hari memang orang trade. Kenapa orang tak trade Warren tu setiap hari tu? Actually sebenarnya salah satu sebabnya adalah because structure warrants ni ada banyak dekat pasaran saham. Jadi kadang-kadang hari ni orang trade Warren ni, esok pula orang trade Warren tu. Okay, so ada possibility kadang-kadang tu memang Warren tu tak ada orang trade. So macam dekat you all punya trading platform, dia akan tunjuk last done price saja. Bermaksud kat sini, let's say lah kalau minggu lepas Warren tu trade dekat 6 sen. Okay, and then later during the week nampak dekat trading platform tunjuk 6 sen juga. Itu bermaksud Warren tu dia punya last done price tu 6 sen. Memang orang tak ada trade Warren tu. So cara yang baik untuk kita measure pergerakan Warren tersebut adalah based on Warren tu punya closing bid price. Okay, so ini adalah benda yang paling accurate untuk kita tengok pergerakan. So contohnya dekat sini closing bid price, bila futures trade dekat 19,000, closing bid price dia adalah 6 sen. Okay, 6 sen. So waktu ni orang trade last done, so 6 sen lah kan. So this is the last done. So bila 17 Mei Warren ni orang tak trade, so last done dia memang maintain je dekat 6 sen. Tapi kalau kita tengok dekat closing bid price dia adalah 9 sen. So bermaksud Warren ni still bergerak, masih lagi bergerak mengikut pergerakan ibu dia. Okay, so yang ni kalau if you all macam notice something happen like this, kita boleh check dekat Macquarie ataupun issuer, you all punya issuer Warren tersebut, dan boleh check lah. So kita ada data-data yang ni yang kita boleh tengok closing bid price. Okay, another commonly asked questions daripada investors, orang akan tanya apa yang akan berlaku kalau saya pegang Warren tersebut sampai Warren tu dah expired. Macam setengah orang dia beli Warren dah terlupa Warren tu dah expired kan. Tengok-tengok dah expired dan orang macam panik. Okay, apa yang patut saya buat bila Warren tersebut dah expired? Okay, so bila Warren tu expired, first of all dia akan jadi sama ada Warren tu in the money ataupun out of the money. Apa yang menentukan Warren tu in the money ataupun out of the money? Based on saham ibu tu punya closing price lah. Okay, dia ada calculation dia tu. So basically calculation tu yang menentukan sama ada Warren tu in the money ataupun out of the money. So bila Warren tu in the money, okay, I think kalau orang yang ada experience beli company Warren, dia akan tahu lah. Okay, kalau in the money Warren, so macam ni, kalau you all nak exercise, you kena isi form, then you kena bagi dekat registrar, then you all akan dapat dalam bentuk mother share. Okay, yang bestnya pasal Warren, structure Warrens adalah kalau Warren tu in the money, you all tak payah buat apa-apa because dia akan di-exercisekan secara automatik, yang bermaksud issuer akan automatic exercise Warren anda. Okay, kalau in the money, you all akan dapat pembayaran melalui check, ataupun sekarang ni kita juga boleh membayar direct transfer kepada bank account yang registered dengan you all punya trading account tu lah. Okay, so pembayaran akan dibuat within 7 working days, 7 hari bekerja selepas Warren tersebut tamat tempoh, dan
tiada extra fee yang dikenakan kalau warrant tu tamat tempoh. I think kalau company warrant, kalau warrant tu in the money, maybe adalah extra additional charges that investors kena bayar kan. Okay, kalau structured warrants tak ada. Warrants yang diissue daripada Macquarie at this moment, all extra charges tak ada. So whatever yang you nampak calculation dia tu, itu adalah yang harga yang you akan dapat balik lah. So macam mana nak kira ni, saya tak naklah tunjuk dia punya formula dia, tapi formula dia kita memang akan announce untuk semua warrant yang tamat tempoh, kita ada buat announcement dekat Bursa Malaysia. Okay, untuk warrant yang expire out of the money, tak akan ada pembayaran balik lah, sebab bila warrant tu out of the money, then dia punya harga dia tu dah jadi kosong. Okay, alright, kita dah sampai ke penghujung dan pukul 10 dah pun. So ini just nak tunjuk lah benda-benda yang ada dekat website kita. Okay, kita ada warrant heat map. Heat map ni dia akan tunjuk lah macam all the underlying yang Macquarie issue warrants. Ni ada semua benda kat sini. Okay, you all boleh tengok dia punya pergerakan graf dia ni semua. Okay, and then tak payah nak analyse pun. Untuk sesiapa yang tak ada TA punya information, TA punya pengetahuan, boleh pakai warrant heat map ni. Dia akan tunjuk candlestick and everything. So dia akan tunjuk sama ada dia bullish ke bearish ke. Okay, apa lagi, kalau nak tunjuk website pun boleh juga. Let me just show the website first. Okay, dekat sini, dekat warrant tool, semua ada dekat sini. Okay, just pergi dekat warrant heat map. Ni benda yang paling best lah. Actually I pun suka, sebab kadang-kadang kita tak ada masa nak tengok dekat TA and everything kan. So dekat sini kita boleh filter by Green Pentagon. Green Pentagon ni kita nak tengok warrant mother share tu bila dia dah ada signal, bila dia punya bullish signal tu je lah. Okay, at this moment Macquarie tak ada warrant over this name. Okay, contohnya kalau kita nak tengok Red Pentagon for example, kita ada tak? Okay, weekly bullish. Contohnya kalau kita nak tengok warrant company yang bullish lah. Okay, buat masa sekarang ni contohnya Heng Yuan. Then boleh klik dekat nama-nama ni, so akan tunjuk apa warrant yang Macquarie setakat ini adalah. Okay, so let's say kalau you tengok, oh Heng Yuan ni macam bullish sekarang ni, so I nak belilah Heng Yuan punya warrant. So you all boleh tengok sekarang ni, because market tengah close, so bid and ask ni sekarang ni NA lah. Kalau market open, harga semua ni memang you all boleh nampak dekat sini. So you all boleh tengok kat sini lah, macam Hibiscus kan. Hibiscus adalah salah satu company yang tengah bullish sekarang ni, dan you all boleh decide lah warrant mana yang you all nak beli. Okay, apa lagi ya? Last but not least, I just nak tunjuk lah pasal live matrix ni. Sebab ramai orang yang trade warrants, dia simply beli warrant tanpa tahu dia punya cut loss ke apa ke. Okay, so contohnya lah macam mana you all nak beli warrant, you all kena tengok dekat price matrix. Okay, so first of all, you all akan beli warrant pada harga yang rendah lah. Itu biasa kan, basic trading adalah buy low sell high. So let's say you beli warrant contohnya, okay, dekat sini you all beli warrant pada harga 2 sen for example kan. You beli dekat harga 2 sen kat sini. Okay, contohnya you all beli bila Malaysia ada RM1.59, so you all beli harga dekat harga 2 sen. So let's say you cakap, okay, kalaulah Malaysia dah naik sebanyak RM1.70, okay, so you nak jual warrant you. So you nak tahu kalaulah Farm Fresh naik daripada RM1.59, naik sampai RM1.70, so berapa harga warrant saya akan jadi. So bila kita ada price matrix ni, so kita boleh tahu daripada 2 sen harga kita boleh naik sampai 3 sen. So you all boleh jual lah dekat sini. So this is ini adalah fungsi utama kenapa kita ada price matrix. Faham ya? So price matrix ni sebenarnya dia memang akan tunjuk matrix, maksudnya jadual harga warrant tersebut. So bila kita beli sesuatu warrant tersebut, kita boleh tahu bila kita nak cut loss. Let's say kalau kita ada target price, then kita boleh tahu target price Malaysia dan juga target price untuk warrant kita yang kita beli. Okay, so hopefully clear lah so far semua benda ni.
Alright. So kita ada live matrix dekat website yang you all boleh tengok sampai 9 jenis warrant. Okay, so ada quick terms kat sini yang mana kita boleh compare dan ada banyak benda-benda yang ni lah. Okay, yang ni tak nak explain. So going towards the final slides, just nak bagi tahu yang kita punya Telegram channel, yang mana Telegram channel ni memang kita akan update, kita akan bagi tahulah tentang news semasa mengenai structure, mengenai warrants, mengenai mother share ataupun mana-mana keadaan ekonomi yang berlaku sekarang ni, memang kita akan update. So boleh pergi dekat Telegram. Untuk sesiapa yang ada Telegram boleh just scan the QR code to join, ataupun just boleh search for Malaysia Warrants. So dekat Telegram ni memang kita akan explain, akan bagi tahu mengenai Macquarie Research punya report. Okay, kita akan bagi tahu untuk sesiapa yang trade warrants, kita akan bagi warning, akan bagi information awal-awal. Okay, kalau warrant you dah nak expired, kita akan tulis kat situ to make sure that investors tahu dan sedar warrant dia tu dah nak expired. Ataupun kita akan juga terangkan mengenai corporate action adjustment. Macam kalau mother share tu dia ada bagi bonus issue ataupun special dividend ke apa ke, kita akan explain macam mana kita kira semua benda ni lah. So kalau bursa tutup ke ataupun any other exchange tutup, because kita ada warrant yang kita issue atas for US index, US market, Hong Kong market, dan kadang-kadang setengah orang dia tak tahu yang sebenarnya market tu tengah tutup. Sebab lain market kan dia tutup, public holiday tak sama dengan bursa kan. Kadang-kadang bursa close ataupun bursa open tapi Hong Kong tengah tutup. So kadang-kadang orang still trade Hang Seng Warrants bila mana Hong Kong tu tengah tutup, tapi dalam keadaan bursa tu buka. So untuk mengelakkan daripada orang trade dalam keadaan macam market-market tu tutup, then kita akan inform lah dekat Telegram channel. So memang Telegram channel ni macam live updates untuk investors. Other than that, kita juga ada Facebook. Untuk siapa yang suka main Facebook tu, dan bolehlah tengok dekat Malaysia Warrants. Just click like our Facebook channel. Okay, so now I think thank you so much. Itu sahaja setakat ini saya punya perkongsian. Saya akan stop sharing my screen and saya akan pass balik kepada Syaz. Terima kasih Liana. Boleh dengar tak suara Syaz? Ya, boleh. Okey, terima kasih Liana di atas perkongsian tentang cara kaedah untuk kita memilih warrant yang sesuai. So kita akan masuk ke Q&A session. So, kepada sesiapa yang mempunyai soalan, anda boleh type soalan anda di Q&A box. So, Syaz akan baca soalan anda sebentar lagi. Okey, soalan pertama. Soalan pertama untuk Liana.